Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kira-kira 95% banduan terlibat dalam keganasan yang menjalani program pemulihan dan deradikalisasi di penjara berjaya dipulihkan. Sementara 5% lagi belum dapat dipulihkan kerana masih berdegil dan tidak mahu dipulihkan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohammed berkata, banduan terlibat disabit kesalahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, Pencegahan Keganasan 2015 dan Akta Pencegahan Jenayah 1959. Cara yang digunakan adalah untuk ada beberapa fasa, 4 fasa. Fasa pertama kita bagi mereka layanan, rawatan dan orientasi untuk duduk dalam penjara. Kedua, kita adakan program untuk membentuk sasiah untuk mengubah pemikiran mereka. Ketiga, kita adakan latihan kemahiran dan latihan vocational supaya mereka ada kemahiran untuk kembali semula dalam masyarakat dan mencari pekerjaan. Dan keempat adalah reintegrasi sosial dengan family ties. Maknanya kita dekatkan mereka dengan keluarga mereka supaya keluarga mereka boleh jadi safety net bagi mereka supaya mereka tidak lagi kembali kepada aktiviti yang membentuk keganasan. Jadi kalau mereka menjalani kesemua program ini dan sampai habis, maka kita anggap mereka berjaya lah. Beliau ditemui media selepas Majlis Penganugerahan Pingat Kedaulatan Negara kepada pegawai Jabatan Penjara Sabah di Dewan Besar Institut Latihan Perindustrian ILP, Sandakan. Kerajaan negeri menyambut baik kemasukan syarikat penerbangan baharu iaitu Jeju A dari negara Korea Selatan ke negeri ini yang sekaligus mampu merancarkan lagi sektor pelancongan Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Mancun berkata, selain pertambahan jumlah kehadiran pelancong ke negeri ini, Sabah juga dapat mengembangkan pasaran ke negara Korea menerusi hubungan dua hala tersebut. Setakat 4 bulan pertama tahun ini, Sabah menerima kehadiran pelancong dari Korea sebanyak 32.4%. Angka tersebut membuktikan Sabah berjaya mendapat perhatian penduduk Korea sebagai destinasi pelancongan mereka. Memang sesuai benarlah. Ada penambahan dari segi syarikat penerbangan yang datang daripada Korea ke Sabah kerana jumlah pelancong daripada Korea yang datang ke Sabah juga telah naik secara mendadak. Saya yakin dengan adanya penerbangan Jeju daripada Korea ini yang telah memulakan penerbangannya semalam, kita dapat memperbaiki prestasi kita di pasaran Korea. Datuk Masidi menyatakan demikian dalam sidang media sempena pelancaran penerbangan Jeju A di Kota Kinabalu. Penerbangan pertama Jeju A yang tiba semalam di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu membawa seramai 185 penumpang termasuk kru. Turut menyertai penerbangan ini ialah timbalan Presiden Jeju A, Lee Suk-ju. Syarikat penerbangan Jeju A merupakan yang keempat menyediakan penerbangan terus dari Korea Selatan ke Kota Kinabalu selepas STJet, Jen A dan Korea A. Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di seluruh negara disaran turut melabur dalam dana pelaburan peladang kebangsaan. Menurut Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datuk Seri Haji Saipul Bahari Haji Shoaib, dana berkenaan yang diwujudkan sejak 2013 memberi pulangan dividen sehingga 10% selama 5 tahun berturut-turut. Saya menyeru pada ahli peladang di seluruh negara melabur di dana peladang kebangsaan yang mana menawarkan dividen berjumlah 10% tiap-tiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Dan hari ini 3 tahun dah berjalan, ada lagi 2 tahun lagi. Jadi ini pelaburan yang menguntungkan. Datuk Haji Saipul menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PPK Sepitang kali ke-36 di Dewan Kakar Sepitang. Dalam majlis ini, PPK Sepitang dipilih sebagai anak angkat Nafas dan seterusnya bakal dijadikan perintis kepada PPK yang lain di negeri ini. Datuk Haji Saipul seterusnya menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pertubuhan Peladang Kebangsaan bersama Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah, Pertubuhan Peladang Negeri Sabah dan Pertubuhan Peladang Kawasan Beaufort di Western Beaufort. Turut hadir Pengerusi PPN Sabah, Datuk Muhammad Nazri Abdullah.
Mengulas mengenai majlis tersebut, Datuk Nazri berkata sedikit kelainan ditampilkan semasa majlis rumah terbuka berkenaan. Rumah terbuka ini dia mempunyai kelainan sedikit sebab kita juga menggalakkan peniaga-peniaga untuk buat pameran. Dengan cara begini, sekurang-kurang pengunjung dapat melihat apa-apa produk-produk pertanian yang boleh mereka guna untuk tanaman. Tetamu yang hadir berpeluang menambah pengetahuan mengenai produk-produk dan peralatan pertanian serta melihat pameran program transformasi pertubuhan peladang bermula dari 2012 hingga 2020. Lebih 500 kekosongan bakal diisi oleh graduan Institut Pengajian Tinggi bagi pengambilan guru interim di Sabah bermula 25 Julai ini. Pengambilan tersebut bagi menampung keperluan guru sekolah menengah dalam semua subjek, terutamanya pendidikan Islam dan bahasa Inggeris bagi kawasan pedalaman seperti Sandakan, Lahad Datu, Kinabatangan, Pitas dan kawasan Pantai Timur. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Hajah Maimunah Haji Suhaibul, peluang ini juga diberikan khas kepada anak jati Sabah dan berharap mereka bersedia untuk ditempatkan di kawasan pedalaman. 19-20 kita telah melaksanakan interview untuk mengambil guru interim ini. Tapi syaratnya ialah mereka ini mesti ada lulusan Bachelor of Education, ijazah sarjana muda pendidikan. Jadi ramai yang datang yang tidak ada ijazah sarjana muda pendidikan tu kita tidak dapat ambil sebab syarat dalam interim ini dia mesti ada lulusan perguruan lah, ijazah sarjana muda pendidikan. Sementara itu katanya seramai 377 guru baharu terdiri daripada anak tempatan Sabah yang berkelulusan Institut Pendidikan Guru Malaysia bakal ditempatkan di sekolah-sekolah di negeri ini. Ia susulan program pertukaran khas guru asal Semenanjung dan Sarawak ke negeri masing-masing. Hajah Maimunah menyatakan demikian kepada pemberita dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Majlis dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman serta isteri Datin Seri Panglima Haja Farida Haji Tusin. Turut hadir Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga Exco Pendidikan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menunjukkan prestasi memberangsangkan dalam pelaksanaan program-program yang dirancang awal tahun ini. Pengurusi SEDCO Datuk Seri Haji Nasir Tun Haji Sakaran berkata, antara program-program dirancang yang membawa keuntungan ialah membabitkan pelbagai bidang komersil hasil daripada anak-anak syarikat di bawah SEDCO. Perkembangan ini mencapai matlamat yang disasarkan SEDCO tahun ini. Datuk Nasir ditemui media dalam Majlis Ramah Mesra Aidilfitri SEDCO di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini seramai 21 kanak-kanak kurang bernasib baik dari Rumah Gerak Kasih Menggatal diraikan. Kanak-kanak berkenaan turut menerima sumbangan duit raya dan barangan keperluan harian. Rumah terbuka ini diadakan setiap tahun di lokasi yang berbeza agar sambutan Hari Raya dapat dirasai bersama semua keluarga kumpulan SEDCO di seluruh Sabah. Dalam pada itu mengulas mengenai keselamatan khasnya di Pantai Timur Sabah, Datuk Nasir berharap agar pihak keselamatan negara dapat mempertingkat kawalan keselamatan di kawasan yang sering berlaku pencerobohan rentas sempadan. Eksersis antara agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Japan Coast Guard JCG yang diadakan di perairan Pulau Sepanggar berjaya mengenal pasti dan menilai tahap kesiapsiagaan di kawasan perairan negara, terutama aspek komunikasi, aktiviti pelanunan dan operasi mencari dan menyelamat di laut. Eksersis julung kali ini melibatkan aset-aset seperti kapal KM Panggi, kapal Sugaru Japan Coast Guard PLH-02, helikopter JCG, kapal KM Memon, helikopter bantuan serta beberapa bot penyelamat melancarkan lagi eksersis operasi tersebut. Ketika ditemui media, Ketua Penolong Pengarah Kanan Penguatkuasaan dan Eksersis Maritim Malaysia, Laksamana Pertama Maritim Abdul Razak Omar menyatakan eksersis tersebut dapat menambah baik operasi keselamatan kedua-dua pihak. Kalau dilihat daripada segi tata tertibnya, orang-orang Jepun ni adalah merupakan orang yang kuat bekerja dan mereka mengamalkan disiplin yang tinggi lah. Jadi itu adalah satu perkara yang boleh kita ambil sebagai satu panduan kita
Dan kita juga mempunyai kepakaran iaitu daripada pihak star team kita yang telah menunjukkan satu pakaran yang memang dikagumi oleh pihak Jepun. Sementara itu, pegawai pemerintah kapal Tsugaru JCG berharap eksersis seumpama ini dijalankan lebih kerap. 今後ともこのような訓練をですね、引き続き実施していくことが今後の両国の海上保安機関のですね連携協力に資するものと思っています。 Eksersis ini melibatkan aksi percubaan rampasan kapal serta menahan anak kapal sebagai tebusan sebelum pasukan elit dan keselamatan berjaya mengawal keadaan dan menangkap landung terlibat. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 2.30 petang, Majlis Penjawat Awam bersama Presiden QPEX Kebangsaan dan Pegawai Daerah Sempurna diadakan di Dewan Majlis Daerah Sempurna. Sementara itu, pada pukul 3 petang, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Sharifah Zahra Syed Ahmad akan menyempurnakan program kreativiti komuniti peringkat negeri Sabah di Seri Dedsan Suangkila, Kampung Rampaian Laut, Kota Belud. Pada sebelah malam, pukul 7 malam, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Kerja Amal Peringkat Hospital Tuaran diadakan di bangunan baru Hospital Tuaran. Manakala pada pukul 8 malam, perlawanan Liga Perdana Sabah menentang PKNS di Stadium Likaz. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.